Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam perkongsian kita pada kali ini. Kita akan sambung perkongsian kita tentang muwafiq dan juga masbuk. Pada kali yang dahulu kita dah cerita tentang solat berjamaah. Masih belum habis lagi lah kita cerita, tapi belum habis lagi. Hari itu Ustaz ada kongsikan juga satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang berjamaah, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Okey. Seterusnya kata pengarang. Sembahyang berjamaah merupakan salah satu dari tali Allah yang diperintahkan supaya kita umat Islam berpegang dengannya dalam hidup setiap hari. Jadi antara tali Allah, dalam tali-tali Allah ni, kita ni diibaratkan seumpama orang yang memerlukan pertolongan ataupun daripada orang yang lemas. Jadi untuk selamat tu kita perlukan pertolongan, iaitu tali lah. Tali itu hanya satu perumpamaan saja, kan? Bukan mesti tali itu, kan? Boleh kita guna perumpamaan yang lain, tapi dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala gunakan tali, kan? Jadi kita kena berpegang dengan tali Allah tu setiap hari. Setiap hari. Maksudnya ada waktu yang kita akan terlepas daripada tali itu tadi, kan? Ini hadis yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'in wa 'ishrina darajah." Muttafaqun alaih. Maksud hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda ganjaran pahala. Jadi sembahyang fardu pula. Sembahyang berjamaah tu. Nak cerita sembahyang berjamaah tu, kan? Sasul pula, kan? Nak cerita sembahyang berjamaah tu lebih baik daripada sembahyang secara seorang diri sebanyak mana lebih dah? 27 darjat. 27 darjat maksud 27 level lah. 27 pangkat, 27 kemuliaan. Tu. Jadi kurang lah, kan? Kalau kita sembahyang seorang diri, tak dapatlah 27, dapat satu je lah, kan? Kalau kita sembahyang ramai, kita sembahyang berjamaah, dapatlah 27 ganjaran pahala. Sebab apa kita penting sangat pahala ni? Untuk manfaat akhirat kita. Jadi orang yang bijak, dia akan buat amalan yang akan menguntungkan dia di akhirat nanti, kan? Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwaza alaihim asyayatin fa'alaikum bil jamaah." Ni hadis Nabi yang lain, menceritakan tentang solat jemaah juga. Maksudnya tiada 3 orang di dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah melainkan dipengaruhi oleh syaitan, maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan sembahyang berjamaah. Jadi Nabi kata, orang yang kalau dalam satu tempat tu ada 3 orang tak buat solat berjamaah, maka dia tengah dipengaruhi oleh syaitan. Orang tu tengah dipengaruhi oleh syaitan. Jadi itulah kita kena tengoklah. Kalau dalam ni Nabi sebut ni kampung, kan, qaryatin. Tapi kita di rumah kita pun ada 2, 3, kadang 4 orang lebih, kan? Tapi kita tidak boleh sembahyang berjamaah, maka kita sedang mengikut hadis ni lah, mengikut hadis yang disebut dalam kitab ni tadi, kan? Maka kita adalah orang yang sedang dipengaruhi oleh syaitan. Jadi oleh itu lazimkan pada diri kita untuk solat berjamaah dengan ahli keluarga kita lah. Kalau boleh pergi masjid, kita berjamaah di masjid lah. Sebab orang lelaki ni dia afdalnya solat di masjid. Okey. Jelas sekali bahawa
hikmah dan faedah solat berjamaah amat banyak sehingga digandakan ganjaran pahala 27 kali. Dia nak kata besarnya kelebihan kita solat berjamaah ni tadi. Sampai digandakan 27. Mana ada orang buat kerja sekali sampai 27. Kan? Dia punya gandaan. Kita buat kerja sekali hanya dapat sekali saja. Kan? Tapi ni semua berjamaah. Dengan kita berjamaah, buat secara beramai-ramai, kita mendapat 27 kali. 27 darjat. Ibarat kata bayaran, kalau kata ni buat satu kerja tapi dibayar, kalau satu kerja tu bayar 1000, 27 dibayar 27 kali, iaitu 27,000 lah kan. Buat satu kerja yang sama, tapi yang ni bayar satu, yang ni bayar 27. Jadi kita pilih lah yang mana yang kita nak kan. Walau bagaimanapun, kaum muslimin dan muslimat sekalian perlu mengambil ingatan bahawa di sana banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW menerangkan kepada kita sebab-sebab membawa kepada kecacatan sembahyang berjamaah serta tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi dia kata memang sembahyang berjamaah tu boleh 27 darjat kan. Tapi kita kena ingat juga ada benda-benda yang boleh mengurangkan pahala yang 27 tadi. 27 darjat tadi boleh jadi kurang dengan kita sembahyang tidak sempurna. Tidak sempurna ni bukan sembahyang tidak sah. Kita contohnya dalam sembahyang kita tidak khusyuk. Dalam sembahyang kita tidak khusyuk, tak ingat Allah kan dalam sembahyang kan. Duk ingat ke benda lain, duk perangai benda lain, maka pahala tu jadi kurang lah. Asalnya 27 tapi kita tak dapat yang 27 tu kan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sebab ada hadis lain, ini hadis ni, salasun turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa mar'atun batat zawjuha 'alayha sakhitun wa akhawani mutasariman. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi maksud dia 3 jenis tidak diangkat sembahyang. 3 jenis orang ni tidak diangkat sembahyang mereka walaupun sejengkal dari kepala mereka. Maksud sembahyang dia tak diangkat langsung ke langit. Sembahyang kita ni dia diangkat, maksud tidak diterima kan sembahyang tu. Mana orang yang tak diterima sembahyangnya? Seorang lelaki menjadi imam sembahyang kepada sesuatu kaum sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya. Tu sembahyang berjamaah tapi pahala ada, bukan pahala tak dapat, bahkan jadi haram pula. Sebab apa? Sebab seorang ni dia jadi imam dan dia tahu semua orang meluat ke dia, semua orang benci ke dia, semua kaum tidak suka kepada dia, tapi dia jadi juga imam. Orang kata boleh lah, pahala dia tidak diangkat, sembahyang tak diangkat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak tidur waktu malam sedangkan ia dalam kemarahan suaminya. Ini bahasa lama kan, bahasa lama dia cerita kan. Jadi nak cerita apa? Yang kedua ni, mana orang yang sembahyang dia tak diangkat ke langit kan. Antaranya tadi orang lelaki, seorang yang jadi imam dan orang lain benci pada dia. Dan yang kedua, seorang perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya marah pada dia. Laki dia marah pada dia. Jadi sembahyang dia pun tak diangkat juga ke langit. Jadi minta lindung lah kan. Ini untuk perempuan lah, kena ingat lah. Yang laki pun yang jadi imam tadi kena ingat lah. Kepada para imam kena ingat lah kan. Kepada orang yang nak jadi imam pun sama kan. Dan yang terakhir iaitu 2 saudara yang berkelahi. 2 bersaudara yang berkelahi, yang bergaduh kan, sampai tak cakap apa semua, yang berperang lagi teruk lagi lah kan. Selagi mana mereka tidak berbaik, maka sembahyang mereka tidak diangkat. Maksudnya tak ada pahala lah, sembahyang tak ada pahala. Sembahyang sah, terangkat kewajipan sembahyang, tapi sembahyang tu tidak ada pahala kan. Nampak rugilah tak dapat pahala. Sepatutnya kita buat baik, kita dapat ganjaran baik lah. Tapi ni kita buat baik tapi tak dapat ganjaran apa pun kan. Rugilah kan. Untuk menjadikan sembahyang berjamaah itu lebih sempurna,
diturunkan sedikit panduan untuk para imam. Jadi di sini dia kata dalam kitab ni dia ada ceritakan sedikit panduan supaya mendapat pahala berjamaah. Dalam kitab ni supaya kita dapat pahala berjamaah. Untuk panduan siapa? Yang ni pertama yang nak bagi ni adalah untuk panduan para imam. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Nanti yang panduan untuk para imam ni kita akan cerita pada kali akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.